Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban wa maghfirah wa ridwan fil jannatin na'im. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, serta tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video kali ini. Baik, bersyukur kita kehadrat ilahi dapat kita berjumpa lagi dalam sesi sembang pagi bersama saya di channel Kaji Data Online. Pada pagi yang berbahagia ini, suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah dalam masa beberapa minit sahaja, mengenai satu topik yang berkenaan dengan Arduino Nano. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari saya tunjukkan sepintas lalu apakah yang dimaksudkan dengan Arduino Nano. Baik, apa yang anda perhatikan pada slide yang sedang dipamerkan sekarang ini adalah satu contoh Arduino Nano yang telah disambung pada satu prototype board. Okey, ini adalah Arduino Nano. Baik, mari kita lihat Arduino Nano ni dia macam mana ya. Okey. So basic dia, Arduino Nano adalah satu microcontroller sama seperti Arduino Uno. Okey. So ini adalah Arduino Nano. Saiznya memang agak kecil berbanding dengan Arduino Uno, dan surprisingly untuk makluman anda juga, ada lagi kecil daripada Arduino Nano ni yang dipanggil sebagai Arduino Pro Mini. Okey, secara umumnya mari kita lihat pin out yang ada pada Arduino Nano untuk kita pelajari lah dari segi macam mana kita nak interface with the Arduino Nano. Okey. So secara umumnya Arduino Nano ada kelebihan tertentu, terutama daripada aspek saiz, dan yang lain-lain function adalah lebih kurang sama dengan Arduino yang sedia ada seperti Arduino Uno. Okey, kita tengok dekat sebelah bawah dulu, dia ada voltage regulator. Ni EMS 1117. Ini adalah satu voltage regulator untuk bagi a constant voltage to the Arduino board. Okey, kemudian kita ada CH340C ni, yang ini adalah satu serial communication untuk membolehkan maklumat yang diterima daripada komputer dimasukkan ke dalam Arduino Nano chip. Okay, ini adalah Arduino Nano chip. Kita boleh nampak kat situ Atmel Mega 328P. Okay. So dia menggunakan chip yang sama seperti kita ada pada Arduino Uno lah. Okay, dan kita menggunakan jenis USB yang berkenaan. Dia tak pakai USB micro, dia pakai USB mini. Ini USB mini contohnya. Okay, so mari kita tengok pin out dia. So pertama kita ada TX dengan RX. Okay, TX dengan RX ni kalau mengikut pengalaman saya, kita boleh gunakan untuk interface bersama dengan Bluetooth dan juga Wi-Fi communication. Cuma biasanya kita tak galakkan lah guna TX dengan RX ni, sebab cara nak guna dia kita kena tanggalkan dulu sebelum kita upload kod ke dalam Arduino Nano. So biasanya saya akan gunakan soft serial seperti digital pin number 3 dan digital pin number 2. Okey, kemudian kita ada banyaklah digital pin kat sini. Kita tengok kita ada D12, D11, D10, D9. Untuk lebih lanjut, mari kita tengok layout yang telah diberikan oleh Arduino.cc. Okey, ini contoh layout yang paling umum mengenai sesuatu Arduino. Okey, sama sajalah seperti yang anda tengok pada fizikal dan yang anda tengok dalam contoh digital. Baik, saya akan dudukkan dia sebelah-sebelah lah supaya anda dapat membayangkan bagaimanakah Arduino ini dan juga pin out dia. Penerangan saya ni mungkin agak tak penting kepada orang yang dah mahir menggunakan Arduino Uno. Namun pada hemat saya ianya sangat berguna kepada orang-orang yang baru nak mempelajari penggunaan microcontroller, terutamanya Arduino, dalam nak membuat sesuatu projek elektronik lah. Dan projek elektronik ni pun tak semestinya untuk kita buat sebagai hobi. Ia juga mungkin digunakan dalam kita punya urusan seharian, terutama untuk memudahkan tugasan kita, bagi aspek kesihatan persekitaran. Sebab kadang-kadang ada environmental condition ni kita nak memantau dari segi kualiti udara, dari segi kualiti cahaya dan lain-lain. Okey, saya tunjukkan sepintas lalu saja. Okey, ini contoh yang saya telah buat.
satu device yang digunakan untuk kita memantau temperature dan humidity. Baik, saya zoom out little bit. Okay, ini adalah alat dia menggunakan LCD, temperature dan relative humidity. Kemudian kita ada Bluetooth module dan kita sambungkan kepada Arduino Nano. Dan kalau anda perasan dekat sini, kita ada beberapa sensor. Ini sensor-sensor dia lah. Dan kita ada external sensor. Ini external sensor SHT21 untuk kita ukur temperature dan juga humidity. Okay, itu asas dia lah. Okay. Tapi hari ni bukan nak cerita yang macam mana nak interface. Kita nak cerita Arduino ni sahaja. Nanti insyaAllah pada video yang akan datang, kita akan cerita lagi dengan lebih lanjut. Macam mana nak guna dia. Baik, kita pergi satu-satu. Start daripada sebelah kiri yang ini, yang namanya VIN ni. Okay, saya akan tunjukkan satu-satu. So yang pertamanya adalah dinamakan sebagai VIN. VIN ni adalah salah satu daripada pin yang paling utama jika anda ingin memasukkan current lah ataupun nak memasukkan apa-apa power battery operation ke Arduino kita. So kita akan masukkan kita punya 5 volt ataupun is equivalent to 5 volt. Kalau ikut daripada kita punya Arduino punya worksheet, dia boleh tolerate sampai 7 volt. Tapi current akan naik lah. Nanti anda kena jaga-jaga lah. So nak play safe, letakkan 5 volt lah pada anda punya Arduino Nano. Masukkan 5 volt ke sini daripada bateri. Kemudian masukkan juga ground pada bateri. So ini adalah dua yang paling utama bila anda nak menggunakan Arduino. Masukkan positif pada VIN dan masukkan negatif pada GND ataupun ground. Okey. Okey, selepas kita dah tahu apa itu VIN dan juga function dia dari aspek nak memasukkan kita punya current ini yang VIN ni, yang ni. Kemudian kita ada ground, kemudian kita ada reset pin. Okey, reset pin ni biasanya kalau kita nak buat untuk kita nak reset Arduino kita sebagai bootloader kepada Arduino yang lain sebagai contoh, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang lebih kompleks lah. Okey. Kemudian kita ada 5 volt. Okey, 5 volt di sini merujuk kepada kuasa Arduino yang ada dalam kepala Arduino ni nak diberi kepada bahan luar seperti sensor, seperti motor, seperti apa sajalah yang kita nak bagi 5 volt ni kepada bahan kita. Paling senang faham 5 volt ni kita nak bagi pada sensor lah. Itu paling senang untuk anda nak bayangkan apa benda yang dikatakan nak bagi tu tadi. Basically kita nak keluarkan 5 volt daripada Arduino Nano ke sesuatu. Itu dipanggil sebagai 5 volt. Kemudian kita ada A7, A6, A5, A4 sampailah AO. Okey, AO sampai A7 ni adalah yang dipanggil sebagai analog. Analog, kita punya analog function. Analog lah, kita ada analog A0, A1, A2. Contoh analog dan juga digital ni saya akan terangkan kemudian. Cuma basic dia kalau anda nak sure, nak senang faham, analog ni adalah sesuatu bacaan pada electronic devices yang mempunyai julat daripada 0 sampai nilai 1023 di mana kejulatan itu telah dibuat oleh setup di dalam Atmel chip ni. So kat sini dia akan derive daripada 0 sampai 123. 0 sampai 123 tu adalah bit lah, bit daripada computerized electronic komponen yang telah disintesis oleh Arduino Atmel chip ni kepada kita punya interface. Analog dengan contoh lain paling senang anda nak bayangkan adalah anda bayangkan macam jam lah. Jam kita ada dua, satu jam digital, satu lagi jam bentuk analog. Iaitu dia boleh jadi daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Dia macam bentuk analog lah. Tetapi kita ada lagi satu lagi komponen yang sebelah atas ni, kalau anda perasan, ini semua adalah dipanggil sebagai digital. Ini yang dipanggil juga dengan perkataan I/O. I/O adalah merujuk kepada input ataupun output. Input maknanya anda memasukkan barang ke dalam anda punya microcontroller, seperti anda ada sensor kan. Sensor anda akan masuk ke sini untuk mengukur sesuatu. Itu dipanggil sebagai input. Ataupun anda nak membuat output. Contohnya kat sini kan kita ada digital pin nombor 5. Kita nak bagi digital pin number 5 ni kuasa 5 volt kepada kita punya LED untuk menyalakan LED. Itu dipanggil output. So input output ni adalah ada pada digital pin dan juga analog pin. So mana-mana saja anda boleh interface. Okey, kat sebelah sini kita ada ref. Okey, kemudian kita ada 3.3 volt dan kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai D13. Okey, so D13, D12
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni, ini semua adalah digital pin yang ada di dalam Arduino Nano. Anda boleh interface setiap satu digital pin ni, dia ada function-function dia. Kalau anda tengok pada FreeZing diagram kat sebelah kanan ni, anda akan perasan ada warna kuning dipanggil analog, warna merah dipanggil sebagai punca kuasa ataupun kuasa yang ada pada Arduino, sama ada anda masukkan ataupun anda keluarkan daripada Arduino. So yang VIN ni memang specifically anda masukkan kuasa lah. Anda masukkan kuasa daripada luar ke dalam anda punya Arduino. Dan kemudian 5 volt yang ada ni adalah basically anda keluarkan 5 volt pada Arduino ni ke anda punya sensor ya. Kemudian kalau kita perasan ada warna hijau di sebelah digital, perkataan digital ni dia ada tulis digital kan. Ini semua dipanggil sebagai digital input dan output ataupun digital I/O dipanggil Start daripada 13 ni sampailah kita punya nombor 2. Ni nombor 2 ni. Kemudian kita ada ground lagi satu dekat sebelah sini. So ground ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk membuat ground bagi kawasan sebelah sini lah kawasan sebelah sini. Sebab Arduino ni kan kalau kita pasang pada breadboard dia jadi macam ni kan. Dia jadi macam ni. So satu sebelah sini, satu sebelah sini, satu lagi sebelah sini. So adalah ground dan juga kita punya digital output atau input tadi. Kemudian kita ada beberapa lagi yang lain lah. Saya tunjukkan pula yang warna kelabu. Okey, ni yang warna kelabu Warna kelabu ni kalau anda tengok, ini adalah contoh kaedah-kaedah Arduino membuat komunikasi secara elektronik dengan bahan-bahan luar ataupun kita punya sensor lah senang cerita. So kita ada contoh yang paling senang adalah menggunakan serial. Ini menggunakan serial communication. Kita boleh pakai pada kita punya USB hub over here ataupun kita boleh interface guna UART lah. UART ni. UART ada dua, satu pada TX dengan RX. TX dengan RX ni biasanya kita akan interface dengan menggunakan Bluetooth. Okey, TX dengan RX. Ataupun kalau anda gunakan TX dengan RX ni, biasanya kita akan interface dengan benda-benda seperti wireless communication. Wireless module, kita akan pakai juga TX dengan RX. Cuma saya maksudkan tadi, saya jarang pakailah TX dengan RX sebab kalau nak masukkan kod ke dalam Arduino, anda kena tanggalkan dulu TX dengan RX ni. Kalau tak ada konflik. Sebab masa dia menjalankan proses serial uploading of the code inside the Atmel chip, dia menggunakan RX dengan TX untuk communicate dengan komputer anda. Okey. Kemudian kita ada apa yang dipanggil sebagai digital pin daripada nombor 2 ni kalau anda perasan sampailah nombor 12 dan akhirnya akan berada di nombor 13. Okey. 13, 12, 10, 9 10, 11, 12, 13. Ada 4 benda ni lagi. Yang ni dipanggil sebagai SPI communication. Anda boleh tengok pada layout yang ada gambar Raja FreeZing ni. Yang ini dia nak tunjuk SPI communication. SPI communication dia ada 4 sebenarnya dan biasanya kita akan interface dengan 5 atau 6 lah. Iaitu pertama kita ada kita panggil sebagai SS. SS ni atau bahasa lain kita panggil sebagai CS lah, chip select. Chip select ni yang anda nak menentukan dia punya tempat lah untuk kita interface dengan sensor kita pada D10. Kemudian D11 ni adalah kita panggil sebagai MOSI, 12 adalah MISO dan juga 13 adalah SCK. SCK, MOSI, MISO, kemudian kita ada SS dan juga chip select ni. Ini adalah kaedah-kaedah untuk kita interface dengan sensor-sensor yang menggunakan SPI communication. Sebab tadi saya bagi tahu ada 3 cara communicate Arduino ni. Pertama serial, kedua adalah SPI. SPI ni menggunakan pin-pin yang dinyatakan tadilah iaitu pin 10, 11, 12 dan 13. Pin 10 adalah untuk SS, pin 11 adalah untuk MOSI, pin 12 adalah untuk MISO, kemudian kita ada pin 13 untuk SCK. Dan kita ada lagi satu warna kelabu yang paling simple sebelah kiri ni. Anda akan perasan ada tulis I2C ataupun I2C. I2C ni dia sama macam Arduino Nano. Kita akan interface pada analog pin nombor 4 dan juga nombor 5. Di mana analog 4 adalah basically untuk SDA dan analog 5 adalah untuk SCL. Data and clock. Okay, itu adalah kaedah yang paling basic lah untuk kita interface sesuatu Arduino. Terutamanya Arduino yang tahap beginner ni, Uno dan juga Nano ni. So itulah lebih kurang penceritaan saya mengenai apa yang dipanggil sebagai Arduino
Nano. Kemudian kita ada reset button kat tengah-tengah ni. Tujuan dia adalah untuk kita reset lah satu-satu action yang kita buat. Baik, tanpa buang masa, mari kita just belajar secara quick lah apa yang dipanggil sebagai interface tadi. Ini LCD. LCD ni anda boleh dapatkan di dalam link yang disediakan dalam video ni. Murah je LCD ni. Julat harga dia adalah bawah RM10 lah anda boleh dapat LCD ni. Kemudian dia menggunakan I2C attachment ataupun interface I2C. Ini panggil I2C. Kalau ikutkan LCD ni, anda nak pasang, anda kena pasang semua wire yang ada kat atas ni. Okay. Tapi dengan menggunakan modul ni, maka anda dapat menjimatkan ruang lah daripada banyak-banyak wire ni. Anda hanya pasang 4 wire je. Tapi 4 wire ni kita kena faham lah macam mana nak interface dia. Dan kalau kita tengok, dia dah ada dah dekat sini. GND, ground, VCC, SDA dengan SEL. Macam saya kata tadi, SDA dengan SEL ni adalah dedicated untuk kita panggil sebagai I2C. So bila anda baca sesuatu sensor, nak beli satu sensor kan, ataupun tengok kat YouTube ataupun dalam website, apa itu sensor dia punya interface? Interface sensor dia adalah menggunakan I2C. So I2C maknanya dia akan pakai A4 dengan A5, iaitu SDA dengan SEL. Itu basic dia lah. Kalau kita nak tahu ini pakai I2C ke ataupun pakai SPI communication. Of course lah, kalau pakai I2C ni dia lebih smart lah sebab dia tak banyak sangat wire kan. Anda perlu wire 2 je, SDA dengan SEL. Berbanding dengan SPI, anda perlu ada chip select, anda perlu ada Mozi, Mizo, anda kena ada SCK. So ada banyak lah interface. So kadang-kadang banyak wire ni jadikan kita confuse. Itu contoh lah. Tapi tak ada masalah pun sebab kedua-duanya adalah cara-cara kita communicate Arduino kita ni walaupun kecil tapi berbisa dengan bahan-bahan luar seperti yang saya kata tadi lah. LCD. So LCD ni secara umumnya yang saya punya interface dan juga demo ni memang menggunakan apa yang dipanggil sebagai I2C. Baik, saya kecilkan sikit FreeZing video ni ataupun FreeZing feature ni so that you can appreciate more the sizes of my experimental idea. Ini LCD, simple je, ada 4. So kita akan pasang lah SDA tadi saya dah bagi tahu, A4, SEL adalah A5. Okey, kemudian kita ada yang dipanggil sebagai breadboarding. Breadboarding ni memang macam spaghettiing ya. Spaghettiing ni macam spaghetti So anda tak elok lah pakai macam cara saya pakai ni. Cuma nak bagi tahu ini contoh sahaja untuk kita interface. So kalau anda perasan, kita ada external interface menggunakan Bluetooth. Ni saya kata tadi, Bluetooth ni sebenarnya anda boleh communicate dengan menggunakan serial pada RX dengan TX ni. Digital pin nombor 0 dan 1. Tapi saya tak pasang. Saya pasang dekat soft serial iaitu digital pin nombor 2 dan 3. Kenapa buat macam tu? Dia ikut preference masing-masing lah. Berdasarkan pengalaman saya suka pakai D3 dan D2 ataupun soft serial communication bagi Bluetooth. Okay, Bluetooth ni ada 4 connection. Kalau anda perasan kat sini, dia ada ground, VCC, TX dengan RX. So basic dia adalah RX akan pergi kepada digital pin nombor 2 dan TX akan pergi ke digital pin nombor 3. 2 dan 3. Kemudian anda akan perasan kat sini kan, macam serabut kat sebelah sini. Ini yang dipanggil sebagai 5 volt tadi. 5 volt dan juga ground. 5 volt dengan ground ni basically ada 3 lah. Ada 3 alat lah pasang 5 volt dengan ground ni. So that's why nampak macam serabut. Okay, so basically kita ada satu ground untuk satu device. Satu ground untuk satu device lagi. So kita ada at least kat sini ada 4 device. Satu device kat sini contoh yang ni. Yang ini adalah untuk kita punya LCD, yang ini adalah untuk kita punya sensor 1, yang ini adalah untuk kita punya Bluetooth, yang ini adalah untuk sensor 2. So sensor 1, sensor 2 ni adalah yang ada dekat anda tengok ni. Yang sensor 3 ni adalah sensor tambahan yang saya letak, yang itu LDR, light dependent resistor dan juga potentiometer. So ni nanti kita akan interface dalam video yang lain. Saya akan cerita satu-satu macam mana nak buat LDR ni secara manual menggunakan breadboard je. Simple je nak buat. Kita ada voltage divider, kita ada Arduino package, selesai. Kemudian kita ada sensor SHT 21. Yang ini interface menggunakan I2C. So kalau anda perasan dekat sebelah sini A4 dan A5 saya ni ada 2 connection kan, ada 2. Connection yang belah depan ni dengan connection belah belakang ni. So ini adalah menceritakan mengenai I2C for the purpose of interfacing your Arduino Nano dengan adanya 2 I2C device. Sebab I2C ni dia boleh gunakan tempat yang sama sebab dia ada address yang lain-lain tau. Dia macam sangat smart kan. Dia tahu nak tengok yang mana. So yang ini pakai address 0x27. Tu address dia. Yang ini dia ada address dia jugalah.
So setiap satu ni dia ada address masing-masing. Tak silap saya ni address dia 38 ataupun berapa saya tak ingat lah. Tapi ini adalah kita punya address A, yang ini adalah satu lagi adalah address B lah, ibaratnya begitu, ada dua address. So apa yang terjadi apabila kita dah faham cara nak interface Arduino ni, kita boleh buat projek yang sangat berguna lah untuk tujuan pemantauan kesihatan persekitaran kita ya. Saya ambil contoh saja ya. Kesihatan persekitaran ni sebab bidang. So saya gunakan benda ni adalah untuk bidang kesihatan persekitaran. Nak gunakan untuk bidang perubatan yang lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma dalam bidang environment ni, kadang-kadang kita nak tahu apakah temperature dan juga humidity, terutama apabila kita membuat investigation. Investigation yang kita buat adalah sama ada investigation yang kita buat ni adalah sama ada investigation tu secara terus ataupun secara tidak terus. So yang pertamanya saya nak tunjuk, kita ada temperature dengan relative humidity. Temperature dengan relative humidity ni kita dah sambungkan kepada kita punya Arduino dan kita dah interface dengan kita punya Bluetooth. So nanti kita akan boleh collect data lah menggunakan smartphone. Baik, nanti saya akan sambung lagi dengan menggunakan smartphone pada masa dan waktu yang lain. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.